Alhamdulillah ala ni'amihil gharra'i wa alaihi tatra' wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad al-mahsus bi jazil bushra wa ala alihi wa sahbihi al-dhakirin Allah katsira fi sirri wal jahra amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-muallif Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri sholihin fid darin amin. Kata tuan mengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang diterjemahkan oleh almarhum Al-Ustaz Fahmi Zamzam Al-Maliki Al-Banjari. Semoga Allah meluaskan pusara beliau, menimpakan rahmat ke atas roh beliau, amin ya rabbal alamin. Sehingga kata-kata beliau yang ketiga, betul? Menjaga lidah. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di awal bab ini, yang dikatakan agama itu ada dua bahagian. Pertama, meninggalkan larangan. Kedua, mengerjakan ketaatan. Maka bahagian yang paling sulit, bahagian yang paling berat adalah bahagian meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat, ya. Itu paling berat, paling besar pahalanya, paling cepat menaikkan satu orang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara tarkul manahi, antara perkara meninggalkan larangan yang paling berat ialah jaga lidah. Menjaga lidah. Lidah tak bertulang, kata orang Melayu, lidah tak bertulang. Dia nak cakap, dia cakap je. Dia, kalau ada tulang, susah sikit nak bercakap kan. Dia tak bertulang, dia nak cakap je. Kadang dia cakap, dia tak fikir apa perasaan orang. Dia cakap, dia tak terfikir apa orang akan rasa, apa orang akan tersinggung ke, kecil hati ke, besar hati ke. Cakap je, hati-hati. Itu lidah ni makhluk yang paling bahaya. Kata ulama, innal lisana saghirun jirmun walahu jurmun kabir. Innal lisana saghirun jirmun, sesungguhnya lidah itu saghir, kecil je, dia punya jirim. Jirim dia bentuk dia kecil je, 2 jari, 3 jari. 3 jari pun dah kira besar, 2 jari. Walahu jurmun kabir, tapi dia punya jurum, dia punya dosa besar. Jirim dia kecil, jurum dia besar. Okey, clear? Ha? Okey. Adjusting. Ya, lidah itu jirimnya kecil, jurumnya besar. Jurum tu dosa, jirim bentuk, jurum bentuk dosa. Jurum atau jaram. Dalam kata la jarama anna lahum, la jarama tak ada dosa. Mujrimin itu pendosa. Jadi jirim bentuk, jurum dosa. Lidah itu jirimnya kecil, jurumnya besar. Jirimnya kecil, jurumnya besar. Allah. Banyak orang masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya disebabkan di lidah. Lidah banyak pasal ramai orang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagimu akal lidah supaya kau asalnya sepatutnya lidah tu Allah cipta supaya kau dapat berzikir dengannya. Allah suruh zikir, aku bagi lidah suruh berzikir. Kau ngumpat, bukan maki sama orang, bukan carut, bukan cakap kotor, bukan nyakitkan hati orang, apalagi menghina orang dan sebagainya. Aku suruh zikir, pakai lidah untuk berzikir. Dan tujuan lidah tu antaranya untuk ungkapkan isi hati.
Innal kalama ala fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al-qalbi dalila. Ucapan yang sebenar itu dari hati. Allah cipta lidah untuk ungkap isi hati. Kalau tak ada lidah, gitu je lah, tak tahu nak cakap. Jadi Allah bagi lidah untuk kita ungkap isi hati. Asalnya ini prasarana atau dengan ada fasiliti yang Allah beri pada kita. Gunakan untuk berzikir, dan supaya kau dapat baca Quran dengan lidah itu, membimbing manusia ke jalan kebenaran, berdakwah, mengajar, dengan lidah tu. Ini pahala lidah. Apa yang patut kita buat dengan lidah supaya engkau dapat melahirkan perasaan isi hati itu dan kehendakmu, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Na'udzubillah min zalik. Allah, kadang dosa lidah ni Allah balas kat dunia tak apa. Allah bagi sakit lidah, pecah lidah, matikan, apa lagi? Na'udzubillah, ada kanser lidah sekarang. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Sekarang dah ada kanser lidah. Aneh-aneh kanser ni, Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Moga Allah jauhkan. Tapi yang pasti, apapun Allah balas kat dunia itu sudah jadi pelebur di akhirat. Akhirat beres, jalan. Aduh, air lidah dia pecah, lidah dia pun sakit, air lidah je. Kena matikan buat sabar. Tergigit kan? Kadang tergigit kan? Sedangkan lidah lagi tergigit. Kadang tak pasal-pasal. Aduh, tak pasal. Kadang tengah elok-elok munyah, tiba-tiba kadang tengah tidur tergigit pun ada. Aduh, cuma kafarah. Itu semua apa? Ngaku je lah banyak dosa kan. Kita kan banyak dosa lidah ni, terlalu banyak dosa lidah. Jadi Allah nak bayar kat dunia, alhamdulillah. Kat akhirat beres. Dah tak ada apa nak kira dah, semua dah settle jalan. Kita takut kat dunia tak balas, kat akhirat nyambut. Na'udzubillah. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan di atas dirimu, yang paling berkesan terhadap orang lain. Berapa ramai nantinya orang akan dihumbankan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab jenayah yang telah diperbuatkan oleh lidah mereka. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu, supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya seseorang itu terkadang ia bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain jadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Ni dosa jadi pelawak. Dosa jadi pelawak tuan. Dosa jadi apa bagian artis pelawak ni kan. Kita ingat tu normal, tak normal, tak boleh. Manusia ni dah sedia lalai. Tiba-tiba dilalaikan lagi. Kalau lawak tu ada manfaat, sekali-sekala boleh, tak salah. Kadang untuk release tension, sekadar untuk orang kata apa, refreshing. Tapi kalau dah hari-hari buat kerja ni, itu memang dosa. Ini dosa, ini dunia hukuman. Ada orang bercakap supaya orang gelak. Dia tidak menyangka bahawa perkataannya itu akan menyebabkan dirinya diumban ke dalam neraka selama 70 tahun. So jangan ingat, jadi pelawak tu bagus. Jangan pasang cita-cita anak aku dah besar melawak sana. Tak payah ambil SPM, pandai melawak dan aku bakat ni kan. Sekali menang raja lawak dapat 100,000. Besar duit. Jangan berangan begitu. Hati-hati, tak bagus sebab melalaikan orang. Kalau isi lawak tu bagus, tak apa. Semua kadang mencarut, kadang ngejek orang, kadang-kadang fitnah pun ada. Boleh kata hampir semuanya lara. Bukan tak lawak, ada lawak tapi lawak yang hak. Nabi SAW lawak juga kadang. Bukan melawak, kata apa, bergurau katanya. So perempuan tua datang minta masuk syurga.
Doakan ke ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Nabi kata, makcik orang tua tak masuk surga makcik. Orang tua mana masuk surga? Orang nangis makcik tu. Ya ke, alamak mati aku. Tak maksud saya dalam surga. Semua orang masuk jadi uruban, atraba, semua jadi anak dara balik. Saya bentin balik makcik. Ada kata 33 tahun. Jadi masuk surga, jadi muda balik. Itu maksud saya. Nabi lawak gitu, lawak yang hak. Ada je pelawak-pelawak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada sampai mutuk orang, maki orang, lucah-lucah, tak ada. Dia semula jadi. Ada je penghibur-penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang terkenal, tuan-tuan baca cerita tentang Nuaiman, Sayyiduna Nuaiman radhiyallahu anhu. Tu antara selalu buat gelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak macam hari ini punya pelawak, lain. Maka hati-hati tu. Lidah. Dengan modal lidah aja masuk neraka 70 tahun, dihumban ke dalam api neraka selama 70 tahun. Nauzubillah min zalik. Tu sekali tuan-tuan. Bayangkan 2 kali, 3 kali hari-hari. Satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam gugur di medan perang sebagai syahid. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini kerana dia telah berjaya mendapat syurga. Hebat zaman tu syahid. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW bersabda, belum tentu lagi, kerana boleh jadi dia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Belum tentu. Maknanya tuan-tuan, syahid memang hebat. Orang syahid maknanya apa? Kematiannya disyahidi, disaksikan oleh malaikat. Kematiannya dihadiri malaikat. Bukan saja malaikat, pernah berlaku bidadari turun. Seperti Sayyidina Hamzah ketika meninggal, Sayyidina Mus'ab bin Umair ketika meninggal, syuhada Uhud tu ketika meninggal kan. Nabi SAW pernah bila rapat kat jenazah tu, Nabi buang muka. Bila tanya kenapa, bidadari berebut jenazah dia ni sampai terselak-selak kain dia kan, betis-betis dia. Aku malu tu Nabi buang. Maknanya bidadari pun tu turun sambut jenazah syuhada. Syahid tu maka dinamakan syahid. Syahid dari kata syahadah, saksi. Syahid makna dia disaksikan, dia dihadiri kematiannya oleh malaikat, bidadari, orang-orang soleh, wali-wali lain. Ataupun syahid maknanya dia menyaksikan syurga. Dia mati je terus boleh menyaksikan syurga terus. Maka dia mati tu dia tak rasa apa, seronok. Tak ada orang yang mati nak mati lagi, nak hidup balik macam lagi, tak ada. Siapa dah kena mati sekali, so terik, tak berani dah. Sakit mati tu. Nabi Isa pernah hidupkan Sam bin Nuh. Berapa ribu tahun jarak Nabi Nuh dengan Nabi Isa, ribu tahun. Nabi Isa pernah pergi ke kubur Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh tu ada nama Sam, yang telah buka negeri Syam itu. Syam sekarang 4 negara, Palestin, Jordan, Syria, lagi apa? Lubnan. Lubnan negara ke negara Lubnan. Syam tu 4. Dulu tu Syam satu je. Sekarang ada macam 4. Syria, Jordan, Palestin, satu lagi apa? Lubnan lah. Lubnan negara ke bukan? Itulah 4. Dulu satu nama, dulu sebenarnya Sam, ambil nama anak Nabi Nuh. Lepas banjir besar tu kan, anak Nabi Nuh yang hidup ni bertibarat, yang hidup atas kapal masa tu 80 orang je. Wa ma mana ma'ahu illa qalil. Yang beriman dengan Nabi Nuh manusia sikit saja. Ada tafsir kata 83 orang. Masa tu semua beriman, tak ada orang kafir dah. Orang kafir habis dah semua. Semua dah tenggelam. Ya, Nabi Nuh doakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggalkan seorang pun orang kafir atas muka bumi ni. Maka Islam, dunia ni pernah dihuni orang Islam semua. Zaman Nabi Nuh lepas banjir tu semua Islam. 83 orang tu. Itulah moyang-moyang kita kan. Moyang-moyang kita dulu semua tak ada orang kafir lagi masa tu. Dah habis dah, orang kafir habis dah. Semua ibu. Tapi tu lah lama dah kafir ramai balik. Jadi ada anak Nabi Nuh nama Sam. Dia terus ke daerah tu lah. Maka nama daerah tu nama dia lah. Dia ambil nama dia, sempurna nama dia Sam.
Tak macam mana pusing zaman berganti zaman Sam kau mana pergi Sam, kau gimana pergi Sam, kau nak gimana pergi Syam. Dia jadi Syam pula. Macam kita juga dulu asalkan Kelembang, kau naik Kelembang. Kelembang. Macam mana perguliran zaman tu dia merubah nama tu biasa. Kan? Semabuk tu sermabuk. Ini ada orang putih suku mabuk itu kan. Sermabuk. Apa lagi? Bukit Beruang apa sebab? Apa pasal? Bukit Beruang pasal? Bukit Beruang sebab banyak beruang kau dulu. Tu tak nampak sangat. Apa lagi biasanya gitu. Apa lagi nama tempat yang asalnya lain tapi ada mengalami pergeseran itu jadi gitu. Jadi Syam asalnya Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh. Sam bin Nuh. Sam jadi Syam. Tapi berkat itu bumi yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah angkat tangan doa, Allah barik lana fi Syamina. Ya Allah berkatilah untuk kami daerah Syam kami. Itu bumi berkat. Nak mengaji agama pergi Syam. Katalah Jordan ke Syria ke Lebanon ke Palestin ke, berapa ramai ulama muncul, berapa ramai wali-wali muncul dari daerah Syam. Wa fi Yamanina, kedua Nabi doakan Yaman pun dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sahabat yang duduk Mekah Madinah Nabi tak doa, bingung mereka, negara orang doakan, negara sendiri tak doakan. Wa fi Najdina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak doakan daerah kita sendiri? Najd kita, daerah tanah Mekah kita. Kata Nabi apa? Dari sini akan muncul dua tanduk syaitan. Nabi ramalkan apa? Dari tanah aku sendiri ni, Mekah ni, sebenarnya Mekah ni akan terbit qarna syaitan. Akan terbit dua tanduk syaitan. Tercengang sahabat. Nabi tak doakan keberkatan. Nabi doakan Syam. Maka ulama tafsirlah, banyak ulama selepas itu duk tunggu apa benda dua tanduk syaitan. Apa benda dua tanduk syaitan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ramalkan akan muncul di tanah Arab ini. Mesti dahsyatlah tanduk syaitan, takkan panggil tanduk syaitan. Kau main kan. Ternyata rupanya ramai ulama setuju ialah dua pelopor ajaran yang sesat yang hari ini menjadi fitnah satu dunia. Iaitu ajaran Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Senang faham Wahabilah. Senang faham. Asalnya Ibn Taymiyah ataupun Ibn Taymiyah bukan daripada situ. Muhammad bin Abdul Wahab yang mempeloporkan ajaran itu. Ada yang kata satu tanduk, ada yang kata dua tanduk. Kalau dua tanduk merujuk Muhammad Ibn Taymiyah dan siapa tadi? Muhammad bin Abdul Wahab. Ajaran Wahabi lah yang hari ni Masya Allah satu dunia tersebar daripada Mekah, yang ramai jadi fitnah. Bahkan ramai mangsa jatuh. Dulu dinamakan dakwah Wahabiyah, dakwah Damawiyah. Seruan nak semua orang ikut ajaran itu sampai terpaksa bunuh. Siapa tak ikut bunuh. Ulama-ulama yang tak fatwakan sama macam dia akan diarahkan raja. Dia jebek yang raja, Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Dua-dua Muhammad. Ada juga kata dua tu merujuk dua ni. Tak kisahlah punya dua lah. Sebab dia satu menggunakan kekuatan militer, kekuatan tentera, satu lagi kekuatan ilmu. Pemahaman dia ni membongkar balik fahaman Ibn Taymiyah yang telah terkubur lama dah. Ibn Taymiyah dah terkubur, dia dah terkubur, fahamannya pun dah terkubur. Dia bangkit balik, dia bongkar balik, viralkan balik, hidupkan balik, dan untuk pastikan ajarannya berjalan, dia guna tentera. Jadi kalau dakwah kat kampung tu, dia pun cerita, tuan-tuan, kita ni macam tahu-tahu Wahabi punya ajaran kan. Tak boleh tawasul, tak boleh istighasah, tak boleh ziarah kubur Nabi, tak boleh ziarah kubur wali, tak boleh tabarruk, tak boleh ambil berkat, tak boleh tahlil, tak, itu pahala Quran tak sampai, macam-macam lah. Ziarah kubur Nabi tak boleh tu. Nak pergi ziarah masjid. Fatwa terakhir Ibn Taymiyah. Tapi dia tentang ulama dah dikebumikan dah. Dia dikebumikan, fatwanya pun dah dikebumikan.
Beratus tahun lepas tu muncul pula Muhammad bin Abdul Wahab, dia bongkar balik, dia viralkan balik. Siapa tak ikut, telefon raja. Tak telefon kata tu apa. Raja ke atas terus tembak mati semua ni. Akhirnya kapoleh jadi takut. Wah, aku tak dengar cakap ustaz ni kan, satu kampung mati. Akhirnya ikut. Ulama tak ikut, tangkap bunuh. Akhirnya terpaksa. Itu cara dia berkembang. Akhirnya bila zahirnya tiada penentangan, zahirnya tiada tak ada tentangan, orang yang tak faham, oh betul lah tu. Orang yang jauh-jauh ni, betul lah tu. Mekah pula tu, takkan Mekah salah kan? Datang mana Mekah, takkan Mekah salah. Dia tak tahu Mekah sebelum Nabi semua sembah patung kan? Itu namanya dakwah Wahabiyah. Itu maksud dua tanduk syaitan. Allah. Tapi Syam didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa. Jadi Sam bin Nuh dah lama dah mati. Nabi Isa berapa ribu tahun pergi ke kubur Sam, dihidupkan. Dia tanya, wahai Sam, apa kau rasa? Oh, sakit aku mati dah lama, ribu tahun mati. Bisa mati tu masih aku rasa di setiap liang roma aku ni. Setiap liang roma aku boleh rasa dia punya bisa tu. Allah Akbar. Dah ribu tahun mati, tak hilang lagi. Lepas tu mati balik lah. Jadi tak ada orang nak mati Allah offer nak hidup lagi tak? Nanti rasa mati balik. Kemarin ni mati tak habis lagi rasa. Tak ada orang nak mati hidup balik, mati balik, dah jumpa mati balik. Tak ada. Taubat dah, takut. Lebih dahsyat daripada dilibas pedang 1000 kali, kata Nabi SAW. Lebih dahsyat daripada kambing dilapah hidup. Nabi pernah rasa tu. Bila Israel tarik pelan-pelan dah tu, baca ni sakit mati. Ya Allah, dah pelan dah ni Rasulullah, dah paling pelan dah. Oleh aku tak buat macam ni. Macam ni sakit mati. Ya Allah, macam mana? Ini kau yang paling pelan Rasulullah. Oleh aku tak buat ni. Orang lain tak ada. Sentak. Wah, kalau macam ni sakit mati, Nabi tinggalkan kita masa tu. Ya Allah, khafif ala ummati wa thaqil alayya. Kalau macam tu, biar kau bebankan rasa sakit mati ni untuk aku seorang, supaya umatku jangan rasa ni. Nabi minta gitu. Semua sakit mati umatku nanti, kalau itu yang mereka rasa, minta bebankan kat aku, biar aku seorang yang tanggung. Biar umatku tak rasa langsung sakit-sakit mati, maka Allah kabulkan. Kita ni kalau sakit tu tak semua dah dipindahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabul. Ramai orang kita mati tak rasa. Seronok, tak berontak, tak berauk, sebab sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang syahid, orang mati syahid, dia sanggup untuk mati balik, hidup balik, perang lagi, syahid lagi, mati lagi, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, 10 kali pun dia sanggup. Sebab apa? Dia menyaksikan syurga, dia menyaksikan alam malakut, sehingga sakit syahid tu tak rasa nikmat. Bahkan dia putus tangan, nikmat bagi dia. Dia macam Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib dalam perang Mu'tah, dia pegang bendera Islam, orang potong tangan kanan kan, dia pegang dengan tangan kiri, orang potong tangan kiri dia pegang dengan siksa lengan dia, sampai orang tombak lagi kena lagi nikmat, sampai tombang ni pun Allah bagi dia nikmat yang besar, seronok bagi dia. Dia sanggup, kalau dia apa nak hidup balik, nak perang lagi, okey, tak ada masalah. Mati lagi, tak ada hal. 10 kali pun sanggup. Tu hebat orang syahid. Dia nampak tu apa yang kita tak nampak. Jadi orang-orang yang macam biasa macam kita ni tuan-tuan, kalau tak nak rasa sakit mati, Allah akan menampakkan begitu. Sebelum meninggal, Allah dah nampakkan syurga dia, Allah dah nampakkan tempat tinggal dia di alam sana. Apa yang dia nampak tu menghilangkan macam bius, akan hilangkan semua rasa sakit-sakit itu. Itu moga-moga Allah kurniakan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi orang syahid tu hebat. Tapi kata Nabi SAW, belum tentu lagi
dia akan sampai ke tempat yang dia patut sampai. Kalau mungkin dia pernah cakap perkara-perkara tidak faedah, tetap kalau dia ada hutang, baik hutang duit, baik hutang maruah, tetap sangkut. Apa hutang duit semua orang faham. Ada seorang mak sahabat kan, anaknya meninggal syahid, dia pun seronok jumpa Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah, cita-cita saya tercapai. Apa cita-cita tuan? Puan, aku nak anak saya mati syahid. Alhamdulillah tercapai. Syurga lah tempatnya. Belum tentu, kata Nabi. Ada hutang tak? Ada. Dah bayar? Belum. Sangkut. Nabi tanya, ada hutang tak? Anak makcik ada hutang? Ada. Dah bayar? Belum. Sangkut. Orang syahid sepatutnya terus masuk syurga. Roh orang mati syahid terus Allah hantar ke syurga sepatutnya. Dalam riwayat, dia duduk dalam burung warna hijau kan. Burung tu akan makan buah-buahan, minum air syurga. Apa dah puas, baru Allah kembalikan rohnya ke barzakh. Maknanya terus naik ke langit, tak ada tapisan, tak ada sekatan. Tapi bila dengar anak makcik ada hutang, ada, belum bayar, sangkut. Dan ada kata nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Roh orang beriman tergantung di langit dengan sebab hutang. Jadi orang beriman sepatutnya lepas mati Allah bawa naik ke langit, menjelajah langit, bawa jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu penghormatan. Roh orang beriman Allah akan bawa naik ke langit, jalan-jalan, dah puas, baru duduk. Tapi itulah, bila cek ada hutang, blok terus. Macam lembaga hasil LHDN kan. Kau nak buat pasport dah, kalau dia tak bayar tak boleh buat. Dia ada di relate tu. Allah juga dia tahu. Jadi hutang ni masya-Allah. Itu hutang duit, juga hutang maruah. Kalau ada pernah ngumpat orang, belum minta maaf, sangkut. Pernah fitnah orang, belum minta maaf, sangkut. Oh tu, berat tuan-tuan lidah ni. Amal sehebat syahid pun belum tentu melepaskan kita kalau ada masalah lidah ini. Nauzubillah min zalik. Oleh kerana itu jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Berat tu kata. Amal agama tu berat. Yang paling berat ni meninggalkan larangan. Pertama, bohong, kadzib. Maka jangan kau berbohong, sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau pun tak boleh. Bohong, gurau, prank orang. Jangan kau gurau, prank, orang bukan sangat prank kan. Ramai orang prank ni sekarang dah jadi trend. Sampai bergaduh laki bini. Perempuan mana tak dia prank laki orang kan. Dia kata saya isteri kedua. Saya madu puan lah. Padahal prank. Lolong mau perempuan ni. Rupanya prank. Orang tu dah nasib baik tak ada sakit jantung ke apa. Haram tuan-tuan. Nakut-nakut kau orang. Walaupun dengan berbohong, gurau gitu. Macam-macam orang sekarang ni. Gila. Haram. Ya, berbohong ni, siapa berbohong nanti pertama dia dilaknat. Dalam hadis sebut mal'unun man kadzab. Dilaknat Allah orang yang berbohong. Kena laknat tuan-tuan. Laknat maknanya apa? Jauh dari rahmat. Tak mungkin masuk syurga dah. Berbohong. Dan hakikatnya dari lidah orang berbohong tu keluar bau busuk yang malaikat akan menjauh sampai berbatu-batu. Malaikat tak boleh rapat. Malaikat rahmat lah. Malaikat maut pun boleh apa. Mungkin nakir tak boleh. Malaikat rahmat yang sepatutnya ada 10 kat kita, sentiasa ada 10 siang 10 malam, berganti-ganti. Allah memang kirim untuk kita setiap orang 10 siang 10 malam. 10 siang habis bertugas kan dia naik, 10 lagi naik malam tugas. Keliling kita ada je 10 malaikat hafazah. Kemudian freeway, kereta. Bohong ni tak boleh, gurau pun tak boleh. Serius lagi tak boleh. Dia kalau ada pun paling habis pun tauriah dia panggil nanti. Tu lain cerita. Ada, memang ada bohong sunat. Tak, kita belum masuk pembahasan itu.
Tapi dah skip tak apalah. Memang nanti akan ada pembahasan bohong sunat, bahkan ada bohong wajib. Bahkan ada bohong wajib. Tapi belum sampai tahap tu. Kita basic dulu. Secara general dulu tak boleh. Kena tahu bahaya dia dulu. Dilaknat Tuhan. Mulut bau busuk di sisi malaikat. Malaikat akan lari berbatu-batu. Ada wali-wali yang kasyaf juga, mereka boleh cium ni. Dia tahu. Kita cakap bohong, dia tahu. Kasyaf wali begitu. Kita orang lain tak tahu. Mana tahu kita cakap bohong, kita cakap betul. Teknologi canggih pun dia ada apa panggil tu? Apa panggil? Apa yang pendeteksi kebohongan tu, yang apa panggil tu? Apa poligrafi? Poligraf. Itu pun tepat ke? Tepat. Wallahualam. Jangan kalau tak kat sini, kat ubun-ubun. Sebab dia kaji Quran. Allah kata nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berbohong. Yang bohong tu ubun-ubun. Sebab alat tu dia letak di sini. Dia tak letak kat tangan. Dia letak kat ubun-ubun. Ada pak-pak tu kan. Dia akan baca. Sebab orang bohong ni, dia ni otak, dia akan ada dia punya apa? Gelombang dia kan. Orang bohong dia bukan baca. Sebab Quran kata nasiyatin kadzibah. Apa sebenarnya? Falyad'u nadiya sanad'u zaban bukan kata lagi apa? Kalla la nasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ayat tu cerita tentang Abu Jahal ke Abu Lahab. Yang ngancam Nabi, kau sembahyang aku pijak-pijak leher kau ni. Kau sembahyang kat depan Kaabah lagi, kau siap aku pijak-pijak kau. Dia ngancam Nabi nak sembahyang. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kau tak nampak orang yang mengancam Nabi, aku nak sembahyang, dia larang. Allah kata la tuti'hu, jangan kau dengar cakap dia. Wasjud, terus kau sujud. Waqtarib, kau dekat dengan aku. Tapi dia diancam, dia kata nak pukul saya, nak belasah kat ramai-ramai, dia nak panggil. Sanad apa itu? Kal dia kata aku akan panggil semua geng-geng nak pukul lah. Allah kata kalau dia panggil geng dia, aku panggil Zabaniyah. Apa sebenarnya tu? Lanas fa'aminas kalla sadan Zabaniyah. Apa sebenarnya tu? Ai baca lupa. Bukan Iqra, surah Iqra. Al-A'la. Dia kata lanas fa'amin nasiyah, aku akan sentap dia punya ubun-ubun. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berbohong, yang berbuat salah. Mana kebohongan tu dia center kat ubun-ubun. Orang kafir baca ayat ni, dia kaji, kenapa Allah sebut ubun-ubun? Kita baca lalu gitu je. Orang kafir kan, kenapa pasal apa Allah sebut ubun-ubun? Maka terciptalah alat poligraf yang letak di ubun-ubun. Allah, hebat Quran tu sebenarnya, kita tak kaji. Jadi kebohongan itu wali-wali detect dengan kasyaf, karamah. Mereka boleh bau. Kau ni bohong. Kau cakap bohong, kau cakap betul. Mereka tahu ada bau sebenarnya. Bau yang busuk, malaikat akan lari berbatu-batu. Ya. Tapi ada bohong sunat. Kata Nabi, kata ulama ada hadisnya sebenarnya. Dibenarkan berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertelingkah. Adik-beradik bergaduh. Abang Long dengan Kak Ngah gaduh. Sampai berparang kata kan, nak rebut atau pusaka kan. Sampai buang muka, sampai tak balik raya. Biasa kan adik-adik gaduh. Tiba-tiba kita ni orang luar ataupun adik-beradik juga, yang bongsu ke, kita pun fikir macam mana nak baikkan Abang Long dengan Kak Ngah aku ni kan. Fikir kita buat skrip. Pergi rumah ziarah Abang Long kita, Balong, Kak Ngah, King Salam kat Balong, dia cerita lama tak jumpa Balong. Dia kata rindu dengan padahal tak ada pun. Kita ngayak-ngayakkan bohong semua kan, semua ayat bohong, tapi memuji-muji Kak Ngah kita ni kan. Ya ke? Kak Ngah kau macam tu ke? Ya, tak, kalau saya nak bohong nanti aku bohong pun.
Dia persepsi dia dah berubah kan. Oh lama ni aku ingat dia maki hamun aku rupanya. Oh dia masih lagi. Jangan kat pula kita kat. Saya balik rumah balon tadi, abang lagi salam, dia kata jadi kau tidak minta maaf, tapi yelah orang lelaki kan, ego kan, dan saya bla 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 bla. Semua bohong. Tapi akhirnya merubah persepsi masing-masing, akhirnya jadi baik. Sikit-sikit lalu jadi baik. Itu dibenarkan. Islahu dzatil bain. Pertama dalam kes mendamaikan dua orang yang bertingkah. Itu dibenarkan berbohong bagi bohong sunat. Dan juga antara suami isteri. Daripada bergaduh suami isteri dibenarkan berbohong untuk tidak bergaduh. Apalagi sampai cerai. Kalau dengan sebab bohong tu boleh menghindarkan perceraian, dibenarkan berbohong. Itu kata orang bohong sunat. Tapi hati-hati, risikonya besar. Kalau kantoi habis. Once kantoi, sayonara lah. Sekali dia kecewa sebab dibohongi. Innal quluba idza dana farawudu mithlu zujaji kasruha la yujbaru. Hati kalau dah hancur, kecewa, dia tak mungkin bercantum balik. Macam gelas. Gelas kalau dah pecah, kau tampal pakai gam terbaik pun tetap orang tahu ni pernah pecah. Kan? Gelas terpecah. Kita guna gam terbaiknya kan. Memang boleh buat balik. Tapi enak ya. Dia boleh tampal kan, tapi retak tu tak masih ada. Orang tahu ni pernah pecah. Hati kalau sudah kecewa, apalagi dibohongi, dia punya nak tampal balik tu, nak pulihkan balik dah mungkin mustahil. Dah takkan macam dulu. Jadi kalau kena pandai jagalah. Sampai biar pecah perut, jangan pecah mulut, orang kata kan. Kalau selagi belum orang tahu, dunia anak yang punya. Kalau sudah tahu, apa lagi? Perang dunia terus lah. Boleh perang dunia tu. Resikolah. Tapi diharuskan. Bahkan ada bohong wajib contohnya. Bohong wajib contoh ada orang Islam dikejar-kejar orang kafir, nak dibunuh. Dia minta tolong disembunyikan. Kita wajib sembunyikan. Yang kejar dia orang kafir, nak bunuh orang Islam. Di mana-mana Islam ya'lu wala yu'la alih. Ada waktu ulama ditangkap oleh penjajah zaman dulu kan. Kita tahu, kita haram bercakap benar. Ni ulama ni. Kalau dibunuh habis Islam. Maka kita wajib berbohong. Pun kata sebagai ulama, dalam bab kalau wajib bohong ni pun cubalah tauriyah. Ni tiba ada istilah tauriyah. Gunakan perkataan yang ada dua maksud. Maksud jauh, maksud dekat. Itu makna tauriyah. Jadi tak nampak sangat bohong. Contohnya apa? Contoh tauriyah. Bila orang tu tanya, tentera datang kan, tentera Jepun datang. You ada nampak itu Ustaz Ambali ke? Hai. Kita berdiri kat sini. Kita pindah sikit. Wah, tadi orang duduk sini orang tak nampak. Tapi kita dah pindah tempat, nampak tu. Kita nampak Ustaz Ambali tadi kat sini. Kita pun dah suruh kat rumah kita, kan, dalam jamban tu kan. Bila Jepun datang, ada nampak itu Ustaz? Kita pun Ustaz satu langkah ke? Wah, orang kat sini sini. Bukan kat situ. Situ memang kita nampak. Kalau kita cakap itu, kita cakap betul. Jadi bohong. Kalau kita kata kita tak nampak, bohong 100%. Tapi wajib juga bohong sebab tak boleh kita terus serang kat sini. Cuma baiknya kata ulama, ada itu berlaku pada Nabi. Nabi kan tak mungkin berbohong. Nabi-nabi, wali-wali mereka akan buat tauriyah. Undur setapak dua. Masa saya kat sini tak nampak pun, tak ada siapa pun. Saya kat sini, kat sana memang saya nampak. Itu kan tak cakap tu. Tauriyah. Ada satu ulama, hari-hari orang datang ziarah dia. Sampai time nak rehat pun datang ziarah. Lenguh nak layan orang kan. Nak halau kan susah lah. Tak sampai hati nak halau. Akhirnya dia dapat akal. Dia tulis kat pintu bilik dia nama-nama tempat. Johor, tak ada bilik. Selangor, Batu Pahat. Jadi dia pun masuk pintu Johor. Kan? Masuk pintu Johor, anak dia jadi ajar. Kalau orang apa datang cakap ayah kat mana? Ayah kat Johor. Betul ke salah? Nak kata salah pun betul, nak kata betul pun salah. Aman. Orang balik. Jadi maksud ayah kat Johor ni dua maksud. Maksud jauh, maksud dekat. Maksud dekat mana cepat orang tangkap, Johor betul lah, Johor negeri tu.
Ada satu lagi makna jauh yang orang jarang terperasan, iaitu bilik yang tulis Johor. Tu tauriah. Ini kan bohong. Ini panggil tauriah. Bukan kazib. Tauriah. Apa bahasa Melayu dia? Menggunakan, kalau ta'rifnya gitu, menggunakan satu lafaz yang ada dua makna jauh, makna dekat. Ini saudara saya. Tuan-tuan faham apa? Saudara mana tu? Belah mana tu? Belah mak, belah ayah. Itu kan yang tuan-tuan faham. Padahal saya maksudkan saudara seagama. Tu kan jarang orang tangkap tu. Saudara seagama. Orang Islam semua saudara apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi orang jarang perasan. Bila kata saya dengan dia saudara. Alah, kita saudara kan? Orang tanya, belah mana ni? Kok mana? Belah mana? Belah bayangkan saudara nasab yang segera datang ke minda pendengar, saudara nasab. Padahal ada satu lagi maksud yang agak lambat datang ke minda orang, iaitu saudara seagama. Jadi kalimah saudara itu tauriah. Bukan bohong. Nak kata betul sangat pun tak betul sangat pun betul juga saudara cakap. Apalagi tauriah. Aku sakit ketika Nabi Ibrahim diajak bertamasya di umur 16 tahun. Apa kata beliau? Fatawalla anhum faqala inni saqim. Aku sakit. Oh, sakit tak ya? Kita pergilah kita nak kita tamasya. Semua satu kampung dah hilang, dah keluar, dia ambil kapak kelompok pasal kan patung-patung berhala. Nah, dia kata inni saqimun, sesungguhnya aku sakit. Sakit tu ada apa? Sakit ada petik tu, ada kod tu. Sakit apa tu? Sakit hati. Sakit akidah, sakit perasaan. Tapi yang segera datang ke minda pendengar, sakit yang betul tu, sakit fizikal. Itu Nabi Ibrahim bertauriah. 3 kali sebenarnya Nabi Ibrahim buat tauriah. Tapi di akhirat beliau merasa itu dosa. Di akhirat nanti beliau merasa itu dosa, sehingga tak berani bercakap apa-apa depan Tuhan. Itu tawaduknya beliau. Sebenarnya bukan dosa. Tawaduknya beliau, dia khawatir itu akan dianggap sebagai dosa. 3 kali sebenarnya kan. Itu salah satu tauriah. Jadi kalau pun terpaksa berbohong, bohong sunat kah, bohong wajib kah, ulama pesan sebaik-baiknya bertauriah. Kalau mampulah, tapi tauriah ni kena orang cerdik betul. Kena fikir banyak. Macam tadi kan senang cakal tu, macam mana yang orang susah nak detect. Ya. Jadi ingat, ada bohong yang wajib. Ada masa kita wajib berbohong, tak boleh cakap jujur. Dengan orang kafir yang menginginkan nyawa orang Islam, itu kita tak boleh cakap jujur. Tapi kalau boleh tauriah. Kalau tak boleh, bohong je lah. Bukan bohong sunat lagi, bohong wajib. Bohong sunat tadi itulah yang untuk mendamaikan antara pasangan yang bermasalah atau adik-beradik saudara mara yang bermasalah. Itu dibenarkan. Tapi ingat, sekali kantoi minta maaf. Memang tak ada maaf lah. Idza urifal insan bil kizbi lam yazal kadzaban walau kana sadiqa. Kata ulama, satu orang sekali je orang dapat detect kita pernah berbohong, selama-lamanya kita akan dicap tak jujur atau pembohong. Sekali je kita bercakap bohong, orang tahu kita cakap bohong, selama-lamanya sifat itu akan dianggap sentiasa ada pada diri kita walaupun kita bercakap jujur. Maknanya apa? Janganlah bohong. Sekali orang tahu kita bohong, susah dah orang nak percaya selama-lama. Itu dahsyat bohong ni. Maka janganlah kau berbohong sama ada sesungguh atau bergurau. Jangan kau biasakan dirimu berbohong, ya, dalam bergurau. Nanti akhirnya kau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Dosa besar yang terbesar, antara dosa besar yang terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu
dan harga dirimu. Keadilan mana kesolehan. Dalam hadis lagilah. Kalau dalam sejarah periwayatan hadis, zaman-zaman Imam Bukhari, ahli-ahli hadis itu lagi mereka ambil berat benda ni. Jangankan bohong dengan orang, bohong dengan binatang pun mereka sudah reject. Mereka akan ketepikan hadis-hadisnya. Tak akan jadi hadis sahih. Hadis itu tak akan pernah dapat level sahih. Dhaif atau palsu nanti. Dia akan pergi dhaif atau palsu. Padahal bohong dengan binatang. Imam Bukhari itu pernah dengar di daerah tu ada hadis, ada ahlul hadis. Wah, mesti ada hadis yang rare-rare yang aku tak pernah dapat lagi. Pergi zuk. Tu ulama dulu gitu, pantang dengar sampai dia ada 10,000 guru. Dia kata aku ada 1,000 guru, kata Imam Bukhari. Aku koleksi hadis aku dari 1,000, lebih dari 1,000 guru. Setiap guru tu tak kurang 10,000 hadis aku kolek. Tuan-tuan bayang, aku ni ada guru, aku kan hadis, ambil nada hadis dari tak kurang lebih tak guru. Setiap guru tu tak kurang 10,000 lebih semua. 10,000 lebih, 10,000 lebih. Totally berapa collection hadis Imam Bukhari? 1,000 kali 10,000. 1,000 kali 10,000 berapa? 10 juta. Tu paling lebih kan 1,000 kali 10. Dia tak lebih 1,000. Setiap jumlah koleksi hadis yang dicatat dan dihafal oleh Imam Bukhari berapa? Lebih 10 juta. Kata Imam Bukhari, semua tu dengan sanad. Dia daripada siapa? Dia daripada siapa? Dia daripada siapa? Sampai ke Rasulullah SAW. Setiap hadis 10 juta hadis dengan 10 sanad. Kalau korang minta aku baca kan, aku boleh baca anytime. Bila masa nak, aku boleh cakap. Mana hafal? Tentu bayang. Memang itu, orang begitu. Pantang dengar je. Oh, sana ada ahli hadis. Sampai dah. Oh. Tiba-tiba sampai ni yang dikatakan ahli hadis tu tengah pegang rumput, ngacang-ngacang kuda masuk kandang. Ngacang-ngacang lah nak tackle kuda masuk kandang. Ada lagi riwayat kata dia buat-buat dalam tangannya ada genggaman, dia genggam tangan, kono-kono ada makanan lah. Kuda tu ingat dia nak bagi makan. Dia pun tarik sampai masuk kandang, betul lah, tak ada. Mana apa dia ngeprank kuda tu. Imam Bukhari tengok, balik. Tak jadi terus. Muridnya tanya, dah dapat? Tak kuasa aku. Pasal apa? Binatang dia tipu. Binatang dia sanggup tipu. Orang je tak mustahil dia akan tipu orang. Itu orang dulu, ulama hadis zaman dulu cukup jaga bab penipuan ni. Kalau dengan binatang pun dia tak ada rasa kesian. Tak mustahil dengan manusia pun dia tak akan rasa kesian untuk tipu orang. Aku tak mau ambil hadis daripada orang macam ni. Bayangkan. Sebab hadis-hadis Imam Bukhari ni memang tip top lah kata. Kalau Imam Bukhari sudah sampai meriwayatkan, berarti kita tahulah tapisannya macam mana. Bukan jalan-jalan. Itu pun ada orang tak percaya lagi. Allah. Dan apa? Hilang keadilan, panggil adalah. Dia panggil dalam ilmu mustalahul hadis tu, adalatul rawi, credibility perawi itu akan hilang, akan gugur bila dia ketahuan mau berbohong. Dan memang dulu memang banyak ahli hadis yang buat begitu. Mereka suka memalsukan hadis, berbohong. Ada yang niat baik, memang ada yang niat tak baik, tak nafikan tuan-tuan. Ada yang niat baik. Contohnya satu ulama tu, siapa nama saya tak ingat, di kampung dia tu, daerah dia tu orang malas betul sembahyang sunat. Dia tu berhati je, sembahyang wajib-wajib je, sunat ni malas betul orang kampung ni. Dia duk fikir macam mana nak bagi dia orang semangat sembahyang sunat duk fikir-fikir. Dia pun krip, dia pandai bahasa Arab kan, dia buat qala Rasulullah, dia boleh ceramah je, dia ngajar ke kampung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bla bla bla, dia keluar hadis lah. Siapa-siapa sembahyang sunat insya-Allah dapat tu dapat. Tapi itu palsu. Dia krip sendiri. Bohonglah. Dia orang kampung pun apa? Asal bunyi Arab je semua percaya kan. Nyanyi bunyi Arab kan. Tapi bila sampai keluar dia
ulama-ulama semua tahu tu palsu, tak ada sumber langsung, tak ada dalil langsung, tak ada asas langsung. Tapi niatnya baik, tak dinafikan ada. Apakah? Tapi tetap dosa sebab Nabi sudah melarang. Siapa bohong atas nama aku, sila tempah tempat duduknya di neraka. Faham? Tidak maknanya tak semestinya orang tak sembahyang sunat kita terpaksa buat hadis palsu, tak perlu. Banyak jadi hadis lain. Tapi itu berlaku pembohongan. Itu yang timbul hadis dhaif, hadis palsu sebab perawi yang begitu suka membohong. Suka create hadis yang tak ada asas, sama ada niat dia baik ke, ada niat memang tak baik. Seperti Syiah, di kalangan Syiah juga ramai yang mereka buat hadis-hadis palsu untuk sokong ajaran mereka. Itu memang jahat lah, niat tak betul. Dia nak lakukan mazhab dia, aliran dia buat banyak hadis palsu. Nak hadis tentang mut'ah, nikah kontrak gitu. Banyak betul. Orang kalau dengar, best betul mut'ah. Sampai perempuan yang apa mut'ah ni. Sampai perempuan yang apa, bukan lelaki. Padahal mut'ah tu kan serupa je pelacuran. Hadis tu menakjubkan. Memang tak power lah contohnya kan. Siapa-siapa yang menikah mut'ah, kemudian lepas bersama dia mandi wajib, pahalanya seperti itu, seperti ini. Contohnya kan. Semua palsu. Itu laku ajaran dia. Kena kat orang tak haji. Ingat semua ada hadis pada semua palsu. Hati-hati tu. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi hilang makna dari segala perkataanmu dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Orang tak respect dah kalau tahu kita berbohong. Kau senang. Apalagi dia jadi ulama. Kita jadi ulama besar ni. Biasa orang soal nak kata tak tahu tu berat tu. Paling berat bagi ujian bagi ulama bila dia tak tahu satu masalah, dia nak kata tak tahu itu satu ujian bagi dia. Sebab dia anggap kalau aku kata tak tahu kan malu kan. Macam kita kadang-kadang kita lupa benda tu. Kita belajar tinggi sampai universiti, tiba-tiba ada satu soalan yang kita dah terlupa benda tu. Mana kita boleh ingat dua benda kan. Tapi nak kata tak tahu, kau kata apa belajar universiti pun tak tahu, malu pula kan. Akhirnya dia ngarang-ngarang jawapan. Itu kalau tak kantoi tak apa, kalau kantoi habis. Hilanglah credibility guru tadi. Supaya jujur, tak tahu cakap tak tahu, atau lupa, dia terlupa, biasa rujuk dululah, kan senang. Ingat kejujuran akan bertakhta di hati orang. Orang tahu dia jujur. Sudah. Jangan nak mandai-mandai. Tak tahu cakap tak tahu, senang. Imam Malik pernah ditanya 40 soalan dari Iraq. Imam Malik di Madinah. Ada orang datang dari Iraq, apa jauh tu. Hari dia jalan, dengan susah payah zaman dulu. Sampai-sampai dia dah buat 40 soalan. Mentang-mentang nak jumpa mufti. Imam Darul Hijrah Sayyidina Anas, Imam Anas, Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Imam Malik, alim sungguh. 40 soalan tapi banyak yang susah-susah lah. Dah siapkan. Tiba-tiba Imam Malik hanya jawab tak sampai 10 pun. Ada yang jawab, ada kebanyakan berapa soalan je, 4, 5 ke 6 tak sampai 10 lah yang dia jawab. Lain semua wallahu a'lam. Skip. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya wallahu a'lam. Hanya 2, 6 ke 4 atau pokoknya di bawah 10 yang dijawab oleh Imam Malik. Marah si Iraqi, orang Iraq ni marah. Dia kata apa? Sia-sia aku datang jauh-jauh. Hanya ini yang aku dapat 46 je kau jawab. Sia-sia penat dia bebel depan Imam Malik. Imam Malik kata tak ada masalah. Kau nak marah aku, marahlah. Aku memang tak tahu nak buat macam mana. Dan kau nak viral kamu viral, aku tak kisah pun. Kau nak viral kan. Kau balik Iraq, cek menara paling tinggi, kau announce. Imam Malik tak boleh jawab semua soalan kau pun, aku tak kisah. Tu orang hebat, tak peduli. Kita jawab kerana Allah, bukan kerana orang. Menjawab soalan ni kerana Allah. Bukan kerana orang puji kita hebat. Bukan. Imam Malik ikhlas. Kita tak tahu cakap tak tahu. La adri.
Jangan bohong. Banyak orang tak tahu dia dah bohong di corner sana corner sini. Hati-hati. Moga Allah bagi kita kekuatan ya. Kita dah mengaji ni kan orang berhati kan. Orang kampung berhati. Oh dia mengaji ni. Siap balik orang tanya kan. Tak tahu cakap tak? Tahu. Wallahu alam la adri. Nak kutuk biasa orang kutuk. Apa dah? 10 kitab khatam haram. Orang kutuk. Habis-habis orang kutuk. Habis-habis orang kutuk. Betul kau Lik? Kau mengaji kerana orang, kerana Allah. Kerana Allah, sudahlah. Betul dia orang nak kata kan. Tapi jangan melampau sampai soal basic betul dia jawab. Itu buat malu mengaji je kan. Orang kata buat malu company. Jangan benda basic betul dia jawab. Kita dah berpuluh khatam kan. Betul dah puluh dah belum? Tu viral masuk Facebook tu. Yang ramai orang berhati tu. Bila engkau mau tahu sejauh mana jahatnya bila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Kau marah tak? Orang bohong dengan kau, mesti kau marah. Habis kau bohong orang tak marah. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Itu pengkhianatan. Orang bohong pada kita, kita rasa kita ni dianggap remeh. Kita dihina kan. Orang bohong kat kita, mana orang tu tak respect kita dan sebagainya. Kalau orang hormat, dia tak berani bohong dengan kita. Siapa je orang yang berani bohong dengan kita ni, orang yang tak hormat kita lah. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Tu kata layan dirimu seperti kau layan orang lain. Macam mana? Manusia itu cermin saudaranya yang lain. Maka apa yang kau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Oleh itu jangan kau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Macam ada sahabat yang dia minta nak berzina dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta license. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dia kaki perempuan. Islam tapi minta lesen lah, minta izin. Sahabat pun dah mengamuk lah, nak potong kepala dia, semua dah pegang perat, dah pegang pedang dia, kau hajar dia orang kan. Nabi santai kalau dari sini. Nabi ajak discuss, bincang elok-elok, buka minda kan. Okey, Nabi kata apa? Bagaimana perasaanmu kalau orang menzinai adikmu? Woi, marahlah saya kan. Bagaimana kau rasa kalau orang menzinai kakakmu? Push. Itu nak kena pancung kepala dia kan. Bagaimana orang kalau orang kita anak daramu? Oh, memang aku hirup darah dia semua kan. Marah. Bagaimana kalau makmu? Semua dia marah. Nah, orang lain macam tu juga. Bila kau berzina, kau minta izin berzina ni kan. Bila kau berzina, kau kacau anak perempuan orang, perempuan tu mungkin isteri orang, mungkin mak orang, mungkin adik orang, mungkin kakak orang, mungkin anak orang. Semua orang tak setuju. Dah tu buka minda tu. Nabi selalu buka minda sahabat kan. Biar buat dengan otak akal yang waras. Oh, tak bagus ni berzina ni kan. Lepas tu baru Nabi doakan. Nabi letak tapak tangan di dada orang tu. Nabi doakan Allah mahfazhu minaz zina. Ya Allah, jagalah dia daripada zina. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata selepas Nabi angkat tangan tu, tak ada benda yang paling aku benci kecuali zina. Tu Nabi ajar gitu. Fikir apa kita nak buat dengan orang, kita reverse kat kita. Kerana kalau aku dibuat macam tu, suka tak suka, jangan. Orang pun tak suka. Wallahu alam. Itu perkara pertama yang kita kena jaga dari lidah kita. Akan ada 7 lagi yang patut kita jaga lidah kita dari larangan-larangan yang tak boleh ada. Antaranya ingkar janji, mengumpat, apa lagi tu. Contoh rujuk belakang tu, berdebat, apa lagi, puji diri sendiri, melaknat, maki amun, dan mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Banyak lagi tuan-tuan. Lidah 8 semua tu dia bagi biasa kita buat. Yang ke-8 bergurau, mengolok-ngolok, mengejek orang lain, walaupun gurau. Tapi itulah bukan semua orang suka. Ada orang kalau daripada gurau jadi gaduh. Asalnya gurau je, lepas tu jadi gaduh. Ada orang sensitif.
Saya banyak kawan macam ni kan. Bila gurau gaduh. Kalau kita kata kau duduk kat hutan lagi baguslah, tak ada orang nak gurau. Tak ada gurau, ada je tak ada gurau. Gurau sikit je sensitif. Gurau sikit je sensitif. Tapi apa betul? Daripada kita gurau 5 minit tu, baik baca Quran, baik baca selawat. Ni semua kalau buat ni, gantikan baca Quran lagi banyak pahala. Ini semua mengundang dosa dan pergaduhan. Semoga Allah selamatkan lidah kita dari segala dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kena sampai yang kedua, menyalahi janji akan datang ingkar janji. Ini pun dosa besar juga. Tapi nanti ada pembahasan dia juga insya-Allah. Wallahu a'lam. Tak ada soalan eh? Ibrahim dari kecakapan bahala. Tadi dia yang buat itu tauriah. Kalau kita tengok teks Quran, tapi ini agak tinggi sikit bahasa Arab ni, pasal bahasa Arab kalau belajar bahasa Arab senang cerita. Tak apalah kita dalam Quran dia kata qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu je. Di sini kita ulama ajar dua baca. Kalau kita baca wasal qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu nampak sangat bohong. Maksudnya Nabi Ibrahim dikatakan berbohong sebab dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang mengerjakan ini pecah-pecahan ini adalah kabiruhum hadza, berhala yang paling besar dari mereka ini. Soalnya di situ disebutkan yang melakukannya ialah kabiruhum hadza, berhala yang paling besar dari mereka itu. Yang mana kalau kita baca macam tu tak ada berhenti. Seolah memang nampak bohong lah. Nabi berarti memang Nabi apa? Ibrahim bohong lah. Sedangkan sifat wajib bagi para Nabi berapa? 4. Nombor 1 ni silik. Tak mungkin Nabi-Nabi berbohong. Habis macam mana nak baca? Bacaan yang benar begini. Qala bal fa'alah titik. Wakaf situ. Qala bal fa'alah titik. Okey, kabiruhum hadza tu ayat lain. Bila kita wakaf situ, kita starting dengan ayat baru iaitu kabiruhum hadza. Ini tak bohong. Ini fakta. Apa makna kabiruhum hadza? Berhala paling besar yang ni. So tak ada kena-mena dengan fa'alah. Jadi fa'alah tu pengakuan sebenarnya, cuma orang tak perasan. Qala bal fa'alah. Kata Nabi Ibrahim, benar bahkan dia yang buat. Dia tu dialah. Betul kalau bahasa sastra, bahasa betul aku yang buat, tapi tak salah dalam bahasa Arab. Bal fa'alah, dia memang dia buat. Kita cakap, kita bahasakan diri kita dia tu biasa kan. Tengah-tengah orang membualkan kita cakap memang dia buat, memang dia buat. Dia tu aku lah bang. Itu tauriah dia bang. Jadi berhenti kat situ. Siapa baca surah tu, 17 tu, qala bal fa'alah, waqaf situ. Itu mana memang sebenarnya Nabi Ibrahim ngaku, cuma orang tak perasan. Bal fa'alah, bahkan dia yang lakukan. Dia tu siapa? Nabi Ibrahim lah. Kemudian kabiruhum hadza, tu ayat baru, statement. Berhala paling besar yang ini. Banyak-banyak berhala ni paling besar. Tu cerita je, tak ada kena-mena pun. Itu tauriah Nabi Ibrahim. Tak salah. Beliau merasa salah. Itu tawaduknya beliau. Kali pertama masa orang nak lepas tu dia pecah. Kali kedua dia tahu dia. Kali ketiga ketika isterinya Siti Sarah ditanya oleh raja yang zalim yang nak apa, nak rampas isterinya. Siapa nak? Saudara kan. Ada ingat tak kakak? Nabi Ibrahim masukkan saudara seagama 3 kali. Hati-hati dalam buku-buku teks pelajaran sirah selalu bila menceritakan dia kata Nabi Ibrahim salah tak. Semua tak ngaji tauhid tu. Bila Nabi bohong, mana pergi sifat wajib bagi para Nabi? Saya bukan bohong. Cuma tak tahu bahasa Melayu tauriah tu apa? Helah ke? Macam helah.
macam boleh juga kot hela, tapi macam itulah susah. Saya pun tak kerti nak takrifkan bahasa Melayu tauriah. Jadi tauriah, cuma kalau orang tanya tauriah apa, menggunakan satu lafaz atau ayat yang ada dua maksud dekat, maksud jauh. Itu je. Itu je. Nak kata hela ke hela ni macam tak juga kot. Tauriah. Istilah sastra Arabnya tauriah. Ini dalam sastra atau tak belajar. Dalam balaghah ada pelajaran itu. Sastra Arab tauriah. Wah, kami nak belajar ni bahaya ni. Jangan amal selalu kantoi payah juga kan. Tapi itulah memang ada ulama yang ngamalkan tadi tu. Asyik kena data, asyik orang kacau je kan. Besok kita agak bilik kita Mekah senang kan. Masuk bilik tu, ayah ke mana? Ayah ke Mekah. 2 minggu lagi boleh tak? Wallahu a'lam. Semoga Allah bagi faham, bagi taufik. Allah jaga lidah kita daripada dosa-dosa lidah, bohong, mengumpat dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.